Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah murid-murid, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi dalam kelas siri peperiksaan. Dalam grup kita ni, grup besar, ini merupakan grup besar yang cikgu tubuhkan. Maksudnya semua bentuk soalan peperiksaan kamu simpan baik-baik di sini. Dan cikgu akan pastikan kamu punya masalah dalam bahasa Melayu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan harapannya ialah pemahaman kamu akan dapat A lah. Siapa yang ada masalah dalam pemahaman tu kena sentiasa in contact dengan cikgu. Keep in touch dengan cikgu supaya cikgu dapat bantu kamu lah untuk mengatasi masalah kamu dalam BM ni. Untuk penulisan insya-Allah tak akan ada masalah kerana cikgu cuba sebaik-baiknya untuk meramalkan soalan. Ketepatan tu tak boleh nak kata 100% lah. Mungkin dari segi ketepatan tu 90% lah. 90%. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, jadi murid-murid semua sudah mempunyai bahan tu. Bahan itu terdiri daripada 35 soalan objektif. 35 soalan objektif. Maksudnya ialah soalan objektif itu dibina berdasarkan ujian diagnostik yang telah kamu jawab. Bahagian yang kamu lemah itu cikgu telah keluarkan dan cikgu dapati bahawa 3 topik utama yang menjadi kelemahan utama murid. Yang pertama ialah judul bilangan, yang kedua ialah kesalahan tata bahasa dan yang ketiga ialah kata majmuk. Kata majmuk. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita tengok soalan ini. Cikgu akan share screen sekarang. Okey, cikgu akan cuba share screen dan kita tengoklah. Inilah soalannya. Practice topical topik pembunuh. Practice topical topik pembunuh. Okey, mari kita tengok soalan ini. Soalan ini merupakan soalan tentang penjodoh bilangan. Soalan tentang penjodoh bilangan. Soalan ini dia ada orang kata iras-iras dengan soalan yang pernah cikgu. Dia ada iras-iras dengan soalan yang pernah cikgu uji kepada kamu. Okey, kalau ada sedikit lag, cikgu minta maaf. Kalau ada sedikit lag, cikgu minta maaf. Tapi cikgu akan cuba standby cikgu punya ni lah. Cikgu akan standby cikgu punya apa nama? Modem. Cikgu akan standby cikgu punya modem. Kalau lambat lagi selalu lag, maka cikgu akan gantikan dengan modem cikgu lah. Okey, sekarang nombor 1. Nombor 1 ni kita nak panggil Yasmin. Okey, Yasmin. Yasmin sila jawab soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey, Yasmin jawab dulu soalan nombor 1. Saya menggunakan sebatang jarum dan selembar benang untuk menjahit lengan baju Melayu abangnya yang koyak akibat terkena kawat berduri. Okey, baik. Kita tengok soalan ini. Dia kata menjahit, kita kena garis. Kita kena garis menjahit ni. Dan kita jahit baju yang koyak. Bila kita jahit baju yang koyak tu sikit aja. Jadi koyak tu kita perlu menggunakan kuantiti benang yang sedikit sahaja. Jadi penjodoh bilangan yang tepat untuk benang yang sedikit ialah lembar dan penjodoh bilangan bagi jarum ialah batang C. Tepat sekali. Baik, C. Okey. Nombor 1 C, tidak ada sebarang pertikaian. Jawapan itu tepat sekali. Bagus. Sekarang kita tengok pula soalan pilih ayat yang betul. Nombor 2, A. Berikanlah baju terpakai itu kepada siapa-siapa sahaja yang kamu suka. Betul ke salah? Salah. Okey. B. Betul ke salah? B salah. B salah. Yang mana salah?
Dari. Okey, dari salah. Okey, dari ni menunjukkan apa? Arah, tempat dan masa. Dari tu menunjukkan arah, tempat dan masa. ATM. A tu ialah arah, T tu ialah tempat, M ialah masa. Okey. Jadi kalau dari cara percakapannya salah, yang betul apa dia, Yasmin? Daripada. Okey, daripada. Daripada, betul. Dari ni sering dikelirukan dengan daripada. Okey, C betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Makanan ni objek bernyawa ke tak bernyawa? Tak bernyawa. Kalau tak bernyawa kena guna mei ke mekan? Makan. Memberikan makanan tu yang betul. Memberikan makanan tu yang betul Okey. D. Apa yang salah? Setangkai. Setangkai anggur salah. Yang betul apa dia? Segugus. Ya, segugus. Jadi jawapannya mana satu? A. A Yasmin rasa A tu tadi salah kenapa? Kenapa Yasmin kata A salah? Sebabnya Sebabnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya tengok apa? Yasmin rasa yang mana yang Yasmin kata dia salah tu? berikanlah. Berikanlah tu betul, tak ada masalah. Siapa-siapa ni pun betul Sebab kalau siapa baru kita kena guna ayat tanya. Kalau siapa baru ada tanda soal. Siapa-siapa tak perlu tanda soal Baik, itulah dia. Jadi nombor 2 jawapannya ialah A. Okay. Alright, terima kasih Yasmin. Terima kasih. Okay. Jadi kita dah dapat nombor 2 tu cikgu yakin bahawa banyak juga murid yang salah. Banyak juga murid yang salah. Berikanlah baju terpakai itu kepada siapa-siapa saja yang kamu suka. Okay. Right. Tidak ada masalah. Baik, sekarang kita tengok nombor 3. Nombor 3, kita akan panggil Imtiaz. Setiap murid perlu menjawab 2 soalan. Setiap murid perlu menjawab 2 soalan yang cikgu panggil. Imtiaz, pilih ayat yang betul. Imtiaz ada di dalam talian? Ya. Imtiaz. Nombor 1. Masukkan daun-daun kering itu ke dalam tong sampah. Betul ke salah? Betul. Okey, 1 betul. Masukkan ke dalam betul. 1 betul. Bila 1 betul, kita buang yang mana? Yang tak ada 1. Yang mana yang tak ada 1? B dengan C. Okey, B kita potong, C pun kita potong. Okey. B kita potong, C pun kita potong. Baik. Sekarang, perlu tak kita baca nombor 2? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab sebab A dia ada nombor 3. D pun tak ada nombor 2 kan? Jadi 2 ni confirm salah. Okey, nombor 3. Betul ke salah? Usahanya dalam bidang pertanian itu menelurkan pendapatan yang lumayan. Betul ke salah? Cepat Betul. Betul. Betul good. Okey, kalau 3 betul, kenapa 4 salah? Kalau 3 betul, kenapa 4 salah? Kena menyatakan sebab 4 salah kat mana? Kalau kamu kata 3 tu betul. Cepat. Kita tak ada masa yang lama ni. Dekat. Dekat mana? Dekat Temerloh? Memperdalamkan. Memperdalamkan tu salah. Sepatutnya apa dia? Memperdalami. Memperdalam. Mana ada memperdalami kau ajaran sesat tu.
Memperdalam saja ajaran sesat memperdalami. Jadi 4 tu salah. Oleh yang demikian jawapannya ialah 1 dan 3A. Okey. 2 tu salah sebab ialah antara. Kalau antara tak boleh guna ialah. Kalau antara kena guna adalah. Jadi Imtiaz boleh mute sekarang. Terima kasih. Jadi murid-murid 2 soalan je. Okey, nombor 4. Kelihatan Lanun bersenjatakan senapang menuju ke arah kapal tangki di tengah lautan Hindi. Jawapan dia A, segerombolan. Okey, penjodoh bilangan untuk Lanun ialah segerombolan. Segerombolan ni digunakan untuk kumpulan orang jahat. Segerombolan digunakan untuk kumpulan orang jahat. Jadi ingat kalau Lanun kita mesti guna segerombolan. Baik, terima kasih Imtiaz. Okey. Jadi sekarang murid-murid kita tengok nombor 1 jawapannya ialah C batang lembar. Nombor 2 jawapannya ialah A. Nombor 3 jawapannya ialah A dan nombor 4 jawapannya ialah A. Okey. Alright. Jadi ada apa-apa soalan setakat ini? Semua jelas? Ada apa-apa soalan setakat ini? Sekiranya jelas, tolong nyatakan jelas. Okey, sekiranya ada sebarang masalah, kamu boleh tanya kepada cikgu. Kamu boleh tanya kepada cikgu. Nombor 2 tu salah. Ialah antara, tak boleh. Antara kena guna adalah. Untuk pun sama juga, kena guna adalah untuk. Adalah untuk, adalah antara. Okey. Jadi memperdalamkan tu salah. Dia kena guna memperdalam sahaja. Okey, cukup. Sekarang kita akan tengok soalan nombor 4 ni. Segerombolan ni memang digunakan untuk kumpulan orang jahat. Selain Lanun ada lagi tak cikgu? Ada. Selain Lanun, kumpulan orang jahat apa dia? Perompak. Perompak juga boleh digunakan untuk segerombolan. Baik, sekarang ni kita akan tengok soalan yang kelima pula. Yang kelima ni ada seorang murid ni nak jawab dari tadi, iaitu Arashi. Okey, Arashi sila jawab soalan nombor 5. Nenek mengambil selabu bawang besar lalu meletakkannya ke dalam sebiji pinggan. Okey, nenek mengambil apa bawang besar lalu meletakkannya ke dalam sebiji pinggan. Baik, betul. Okey. Jadi jawapannya ialah apa ni? Selabu. Selabu. Okey, kita garis bawang besar murid-murid. Penjodoh bilangan untuk bawang besar ialah selabu. Manakala penjodoh bilangan untuk pinggan ialah sebiji. Jadi jawapannya ialah C. Ni tepat sekali. Baik. Nombor 6, Arashi. Sila jawab. 1. Apa yang sedang kamu fikirkan itu? Tanya Azlan kepada Zafani. Betul ke salah? Hilang pula si Arashi ni. Dia termute. Dia termute. Unmute lah. 2 soalan kena jawab. Dia kalau soalan pilih ayat yang betul, dia tak boleh nak jawab. Dia akan pilih penjodoh bilangan je. Okey, sekiranya begitu, saya akan panggil si siapa ni? Saya akan panggil namanya ialah Afifah Balkis. Sila jawab soalan nombor 4, Afifah Balkis. Okey, Afifah Balkis nombor 1 tu, 6-1. Apa yang sedang kamu fikirkan itu? Tanya Azlan kepada Zafani. Betul ke salah? Betul ke salah? Okey, cuba kamu tengok kat situ. Kat mana kata tanya? Kata tanya kat mana? Nombor 1 tu. Apa? Apa? Kata tanya kalau berada di hadapan ayat, dia mesti letak kah. Kata tanya apabila berada di hadapan ayat yang murid-murid, dia mesti letak kah. Jadi jawapannya ialah apakah. Kalau kata tanya berada di sebelum tanda soal, tidak boleh ada kah. Faham Saya ulang balik, kata tanya apabila berada di hadapan ayat, dia kena ada kah. Kalau dia berada di hujung ayat ataupun sebelum tanda soal,
dia tak boleh adakah. Itu dia punya hukum. Baik, nombor 2. Jadi nombor 1 salah. Okey, cuba kita tengok nombor 2, Afifah. Nombor 2 tu betul ke salah? Kita perlu bergantung kepada diri sendiri sekiranya ingin berjaya. Baik, bila kamu kata betul, cikgu nak kamu garis kat sini. Ingat kalau kamu jumpa perkataan bergantung, jadi bergantung tak boleh bergantung kepada. Kalau bergantung dia datang sekali dengan pada. Bergantung mesti pada, faham? Jadi bergantung dia tak boleh kepada. Bergantung dia mesti dengan pada. Itu dia punya hukum. Jadi jawapannya ialah 3 dan 4. Yang mana 3 dan 4? D. Daun. Okey, jelas tak kesalahan nombor 1 dan kesalahan nombor 2? Jelas. Okey, terima kasih. Sekarang Afifah Balkis sila jawab soalan nombor 7. Cik Majid dinasihati oleh mekanik bengkel itu untuk menggantikan 4 biji tayar keretanya dengan tayar baru. 4 apa dia? Biji. 4 biji tayar. Kenapa tak guna bentuk? Bentuk untuk cincin. Apa dia? Bentuk untuk cincin. Selain cincin, bentuk digunakan untuk apa lagi? Mata kail boleh guna. Baik, kita cuba tengok. Bentuk ni selain ni cincin, bentuk juga boleh digunakan untuk mata kail. Buah ni untuk benda-benda yang besar. Jadi tayar ni kita garis tayar. Tayar kereta memang kita guna biji lah. Okey. Tepat sekali. Okey, tepat sekali. Bagus Afifah Balkis nombor 7A biji. Okey, sekarang kita tengok nombor 8. Nombor 8 saya rasa saya nak panggil lelaki pula. Saya nak panggil siapa ni Saya nak panggil Ethan Tang. Ethan Tang, sila jawab soalan nombor 8, Ethan. Puan Maimunah memasukkan beberapa hiris halia ke dalam kuah kacang yang sedang mendidih di atas dapur itu. Okey, kita gariskan halia dalam kuah. Halia tu kat dalam kuah. Jadi kalau halia tu dekat dalam kuah, maka kita kena jawab hiris kat sini. Paling sesuai dalam ni ialah hiris. Maksudnya halia tu sudah dihiris-hiris kemudian dimasukkan ke dalam kuah kacang. Bagus, Ethan. Ethan Tang, sila jawab satu lagi tentang soalan nombor 9, Ethan Tang. Pengawal keselamatan itu membawa segelong kunci semasa membuat rondaan di kawasan sekolah. Okey, Ethan tolong garis kunci, Ethan. Penjodoh bilangan yang sesuai untuk kunci hanya ada 2 saja, Ethan. Dia ada 2. Sama ada dalam bentuk jambak kunci ataupun dalam bentuk gugus kunci. Sejambak dengan segugus kunci. Jadi jawapan yang tepat kat sini ialah sejambak kunci. C. Okey. Baik murid-murid, setakat ini adakah semua jelas? Adakah semua jelas? Ada sebarang kekeliruan yang lain? Jambangan biasa untuk apa? Baik, itu soalan yang bagus. Cikgu suka soalan macam tu. Jambangan ini adalah bunga dalam bekas ataupun bunga dalam pasu. Bunga dalam bekas ataupun bunga dalam pasu lah, itulah jambangan. Okey. Baik, jelas sekali. Terima kasih atas respons yang telah diberikan oleh semua murid. Jadi setakat ini 9 soalan kita ulang balik. Kod-kod ada yang baru masuk dan dia tidak dapat jawapannya. Nombor 1 jawapannya ialah C. Nombor 2 jawapannya ialah A. Nombor 3 jawapannya ialah A. Nombor 4 jawapannya ialah A. Nombor 5 jawapannya ialah C. Nombor 6 jawapannya ialah D, daun. Nombor 7 jawapannya ialah A. Nombor 8 jawapannya ialah A. Nombor 9 jawapannya C. Okey, habis. Sekarang kita akan tengok soalan 10 dan juga 11.
Jadi gelong tu untuk apa? Okey. Mana gelong? Baik, cikgu akan bagi tahu Gelong ni biasanya untuk dawai boleh. Dawai boleh, tali boleh. Lagi apa? Kawat. Biasanya dawai dengan kawat lah. Kawat tu ialah dia yang buat pagar sekolah kamu tu. Itulah kawat. Dia berduri-duri tu. Dia tajam Biasanya gelong digunakan untuk dawai dan juga kawat lah. Okey, tali pun boleh juga. Okey, sekarang kita akan kita tengok dulu ada apa-apa soalan yang lain. Okey, baik. Tidak ada sebarang kekeliruan lagi. Sekarang kita tengok soalan 10 Soalan 10 cikgu nak panggil Puteri Yalina. Puteri Yalina sila jawab soalan 10. Puteri Yalina kena jawab 2 soalan Soalan 10 satu, soalan 11 satu. Baik. Segumpal awan hitam yang kelihatan di langit menandakan bahawa hujan akan turun. Okey, kita garis awan awan. Awan ni dia ada beberapa penjodoh bilangan dia ada beberapa penjodoh bilangan. Kepul boleh, kelompok boleh, gumpal pun boleh. Okey, kepul boleh, kelompok boleh, gumpal pun boleh. Dan dia tak akan keluar penjodoh bilangan yang sama. Itu salah dari segi binaan soalan. Dari segi binaan soalan, kalau penjodoh bilangan itu dari segi gambarnya, dari segi konteks ayatnya, ada yang sama, maka soalan itu tidak sah. Jadi kat sini hanya ada satu saja penggunaan awan, iaitu gumpal. Baik, bagus sekali Puteri Yalina. Sekarang murid-murid, cuba kita tengok soalan 11 pula. Soalan 11. Okey, Puteri Yalina sila tengok soalan 11 tu. Okey, kakak membantu ibu untuk pasang langsir pada jendela rumah. Ada kesalahan kat situ tak? Ada. Kat mana yang salah? Pasang. Pasang, tak boleh Dia tertinggal imbuhan. Sepatutnya dia kena tulis apa? Memasang. Okey, dia kena tulis memasang. Okey murid-murid kalau kamu nak cepat pandai, apa yang cikgu tulis, kamu perlu tulis. Apa yang cikgu tulis, kamu perlu tulis. Jadi sesiapa yang tak tulis lagi apa yang cikgu tulis pada nombor 1 sampai nombor 10 tu, cikgu boleh ulang balik untuk kamu salin. Kalau kamu tak garis mengikut apa yang cikgu garis, kamu tak tulis mengikut apa yang cikgu tulis, maka ilmu yang cikgu sampaikan ini akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Rugi saja. Baik, nombor 2 Yalina. Jamali sekeluarga tinggal sehelai sepinggang apabila rumahnya terbakar semalam. Betul ke salah? Salah. Yang mana salah? Jamali sekeluarga. Jamali sekeluarga. Sepatutnya? Jamali yang keluarganya. Jamali sekeluarga betul. Sekeluarga ni bermaksud Jamali satu keluarga. Jamali satu keluarga. Jadi 2 ni betul. Tidak ada masalah. Nombor 3 Yalina. Para peserta-peserta perkhidmatan itu terdiri daripada murid tahap 2. Betul ke salah? Salah. Yang mana salah? Para peserta-peserta. Okey, para peserta-peserta ni salah. Ingat kenapa para peserta-peserta tu salah? Kerana para tu sudah membawa maksud plural. Para peserta-peserta tu sudah membawa maksud plural. Dalam bahasa Melayu murid-murid, plural tak boleh duduk sebelah plural. Okey, yang betul ialah para peserta. Okey, yang ini cikgu akan jelaskan dengan lebih terperinci supaya kamu tidak salah lagi. Baik, kamu tengok ni. Kamu tolong salin nota yang cikgu nak tulis ni Okey, cikgu akan buat start. Dalam bahasa Melayu, BM tu bahasa Melayu, plural, campur plural, salah. Kamu tengok kat sini. Contoh. Okey, contoh. Kamu tengok semua murid salah. Kenapa salah? Sebab semua tu sudah menunjukkan plural. Murid-murid pun dah menunjukkan plural. Yang betul ialah semua murid. Ini betul. Ataupun pilih satu je. Murid.
Dia betul. Okey, lagi kita boleh bagi contoh yang lain lagi. Para guru-guru. Ini salah. Kenapa salah? Para tu sudah menunjukkan plural. Guru-guru dah menunjukkan plural. Jadi yang betul ialah para guru. Ataupun guru-guru. Itu saja. Baik. Inilah nota penting yang perlu kamu. Nota penting yang perlu kamu tahu. Nota penting yang perlu kamu tahulah supaya bila masuk sekolah menengah nanti kamu tidak blur lah. Kamu tidak blur. Saya yang berada dalam tahun 5 sekarang ni dia boleh belajar lagi daripada cikgu tentang tata bahasa ni. Yang darjah 6 ni. Tak tahu kamu akan belajar pada cikgu lagi ke tak? Wallahualam. Okey. Jadi 3 tu salah. 4 betul ke? Salah. Apa yang salah? Betul. Dah 1 salah, 3 salah. Okey. 1 salah, 3 salah. 4 tu betul. Berbagai-bagai betul. Okey, cikgu akan terangkan yang ni pula. Yang ni pun kamu kena take note juga. Ini kamu kena take note ini cikgu tulis ni. Nota 1. Nota 1. Okey, ni nota 1. Yang ni nota 2. Yang ni nota 2. Okey. Dalam BM ada 2 jenis bagai yang betul. Ada 2 jenis bagai yang betul. Apa dia? Yang pertama ialah berbagai-bagai. Yang kedua ialah pelbagai. 2 ni je yang betul. Selain ni salah. Dalam BM ada 2 jenis bagai je yang betul. Ada 2 jenis bagai sahaja yang betul. Ada 2 jenis bagai sahaja yang betul. Yang pertama berbagai-bagai. Yang kedua ialah pelbagai. Itu saja. Selain tu salah. Okey? Cikgu harap kamu take note lah benda ni. Cikgu harap kamu take note lah benda ni. Okey. Jadi 1 salah, 3 salah. Jawapannya ialah C. 2 dan 4. 2 dan 4. Okey. Cikgu, bukan memang kita panggil murid-murid ke? Murid-murid memang betul. Semua murid betul. Semua murid-murid tu salah. Okey. Baik, sekarang kita akan minta Nabihah. Okey, dah siap belum salin nota ni? 2 nota untuk soalan 11 ni. Dah siap salin ke belum? 2 nota dalam soalan 11 ni. Okey, siapa yang belum siap salin, pastikan je kena siap salin. Kalau tidak, Duriah tolong tengok Asif tu betul ke? Dah lah tak ada yang salah langsung minggu lepas si Asif ni. Okey. Sekarang kita akan tengok soalan 12. Kita nak panggil Nabihah. Okey, Nabihah sila jawab soalan nombor 12, Nabihah. Bangku itu dibuat daripada kayu jati salah. Yang betul apa dia? Bangku itu diperbuat daripada kayu jati. Okey. Cikgu bagi tahu kamu dibuat betul, diperbuat pun betul. Dua-dua betul. Jadi satu tu betul. Cikgu tanya kamu dibuat ni ayat aktif ke ayat pasif? Kalau ada di dalam bahasa Melayu, imbuhan di tu imbuhan pasif. Dibuat, aktif dia apa? Aktif dia ialah membuat. Jadi dibuat, membuat, betul. Okey.
Kalau diperbuat, aktif dia apa? Memperbuat. Ada ke perkataan memperbuat? Buat. Kamu cek dalam kamus, cari perkataan memperbuat. Ada ke tak? Sekarang. Sekarang lah. Cuba cari. Dalam kamus pro je. Uish. Dalam kamus pro je. Cuba Nabihah cari. Memperbuat ada tak? Ada kamus pro kan? Cuba Nabihah tengok. Ada tak perkataan memperbuat? Dibuat tu asalnya daripada perkataan membuat. Dibuat ni berasal daripada perkataan membuat. Kalau membuat ada, maka perkataan dibuat pun ada. Sebab satu dalam bentuk aktif, satu dalam bentuk pasif. Kalau kamu kata memperbuat cikgu. Memperbuat perkataan memperbuat ada tak? Ada. Perkataan memperbuat ada? Ada. Saya tak boleh buka kamus pro. Okey. Kena download. Okey, kalau kamu tengok dalam kamus pro jangan tengok kat PRPM PRPM tu bukan kamus. Kamu tengok dekat yang ada bukan memperbuat yang ada memperbuatkan. Betul tak? Betul. Memperbuat tak ada. Memperbuat tidak ada dalam kamus. Tiada dalam kamus. Jadi kalau memperbuat tiada dalam kamus, diperbuat pun takkan wujud. Tak betul. Dia macam tu. Kenapa? Sebab memperbuat ialah bentuk aktif. Bentuk aktif. Diperbuat ialah bentuk pasif. Jadi kalau dalam bentuk aktif perkataan tu tak wujud, maka perkataan tersebut dalam bentuk pasif juga salah. Jadi nombor 1 tu betul. Dibuat daripada betul. Tidak ada masalah. Okey, nombor 2 Nabihah. Betul ke salah? Salah. Salah. Salah apa yang salah? Mencari. Mencari salah. Yang salah bukan tu mangkuk. D tu salah. Malam kan waktu. Malam kan waktu. Jadi kena guna pada. D malam hari salah. Kerana D tu merujuk tempat. D tu digunakan untuk merujuk tempat. Kamu tulis dekat sini. D digunakan untuk merujuk tempat. Merujuk tempat. Okey. Jadi malam ni menunjukkan masa. Jadi 2 tu salah. Kena guna pada sepatutnya. Nombor 3. Betul ke salah Nabihah? Salah. Salah. Kenapa salah? Sebab ramai pekerja. Patutnya ramai orang pekerja. Ramai orang pekerja salah. Ramai dengan banyak tak boleh ada penjodoh bilangan. Okey, apa beza ramai dengan banyak? Ramai digunakan untuk ayat yang mempunyai suasana. Cuba kamu tengok soalan nombor 3 tu. Ada nampak suasana tak? Tak ada. Tak ada, okey. Alright. Banyak digunakan untuk merujuk bilangan yang bukan suasana. Merujuk bilangan bukan suasana. Okey. Jadi nombor 3 ni disebabkan dia tidak menunjukkan suasana. Kita baca ayat tu tak nampak dia macam suasana. Suasana ni ialah event. Ramai pekerja di syarikat antarabangsa itu telah dijangkiti COVID-19. Tak nampak suasana pun. Jadi kalau tidak menampakkan suasana, kita kena guna banyak. Cuba Nabihah tengok soalan nombor 4 tu. Ramai pelancong mengunjungi Dataran Merdeka pada hujung minggu. Ada nampak suasana tak? Ada. Ada suasana kat Dataran Merdeka. Kita tengok, kita boleh nampak Dataran Merdeka tu ada suasananya.
Jadi nombor 4 tu betul. Nombor 3 tu salah. Jadi bila orang tanya apa beza banyak dengan ramai? Kalau ikut penangan mak kamu kata banyak tu untuk binatang. Ramai tu untuk manusia. Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Okey. Ramai ni kita gunakan apabila kita baca ayat tu kita nampak dia punya suasana. Kalau soalan nombor 3 tu kita baca, kita tak nampak dia punya suasana. Nombor 4 tu kita tengok, kita nampaklah suasana. Suasana apa? Suasana dekat dataran Merdeka. Jadi jawapannya ialah 1 dan 4 C. Okey, Nabihah sila jawab soalan 13. Nenek Imah menggunakan segelung dawai untuk menggantung kain langsir. Okey, kita garis dawai. Dawai untuk menggantung kain langsir. Jadi dawai betul kita kena guna gelung. Dawai digunakan untuk gelung. Apa tu penjodoh bilangan dawai ialah gelung. Okey, terima kasih Nabihah. Terima kasih. Sekarang ni kita akan tengok. Kita nak minta Ella sini jawab. Kita nak minta Ella sini jawab. Ella sini binti Ella sana. Ella sini sila jawab soalan 14. Ella sini. Sekeping postcard telah dibeli oleh Mei untuk dikirimkan kepada rakan karibnya. Okey, postcard Postcard ni ialah keping. Postcard ni senang saja keping. Alright. Cuma semua murid cikgu nak kamu take note sekali lagi. Bila orang tanya kamu apa beza ramai dengan banyak, tolong jelaskan bahawa ramai digunakan untuk ayat yang mempunyai suasana. Ada nampak suasana. Kalau banyak digunakan untuk merujuk bilangan yang bukan suasana. Banyak digunakan untuk menunjukkan plural tetapi bukan suasana. Bukan suasana. Okey. Baik. Sekarang Ella sini sila jawab soalan 15. Kedua-dua orang anak lelaki Makcik Jah bekerja sebagai jurutera. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Nombor 2. Nakib ke kedai runcit untuk membeli sayur dan rempah kari. Betul ke salah? Salah. Ya, apa yang salah? Nakib pergi ke kedai runcit. Nakib ke kedai runcit betul. Nakib pergi ke kedai runcit pun betul. Jadi nombor 2 tu betul. Nombor 3 kat mana salah Ella sini? Tak jumpa kan? Tak jumpa. Okey. Beberapa rumah. Okey, Ella sini. Cikgu nak take note satu. Okey. Beberapa mesti diikuti oleh penjodoh bilangan. Jika objeknya dapat dilihat. Jika objeknya dapat dilihat. Tengok ni. Beberapa mesti diikuti penjodoh bilangan jika objeknya dapat dilihat. Cuba tengok beberapa rumah. Apakah objeknya? Ella sini. Apakah objek dia kat sini? Rumah. Rumah tu kamu nampak ke tak? Dapat lihat ke tak? Rumah kita boleh lihat ke tak? Jadi kalau kita boleh lihat rumah tu, maka kita kena letak penjodoh bilangan. Sepatutnya ialah beberapa buah rumah. Macam tu. Kalau beberapa, mesti diikuti oleh penjodoh bilangan sekiranya objeknya dapat dilihat. Okey. 3 tu salah. Nombor 4, kat mana salah? Nombor 4 kat mana salah? Ke dalam parit. Lori itu terbabas lalu terhumban di dalam parit salah. Kalau terhumban mesti ke dalam parit. Betul, bagus. Ke dalam parit. Baik, jadi jawapannya ialah 1 dan 2. A, 1 dan 2. Terima kasih Ella sini. Terima kasih Ella sini. Okey. Cikgu, saya kena keluar awal sebab saya ada kelas mengaji. Baiklah, boleh keluar, boleh keluar. Cikgu, saya tak berapa faham maksud ramai. Okey. Ramai ni dia ada suasana. Okey, macam ni lah. Cikgu
Ada yang tak faham lagi beza ramai dengan suasana? Okey, sekarang ni cikgu akan buat satu ujian. Perbezaan ramai dengan banyak. Okey. Okey. Perbezaan ramai dengan banyak. Ya, kita akan besarkan dia punya soal, dia punya tulisan. Okey. Cikgu akan soal jawab dengan ni lah. Perbezaan. Kamu kena jawab. Ramai ke banyak jawapan dia? Faham Okey, kita main quiz. Kamu kena jawab. Cikgu buat ayat dia. Kena jawab ramai ke banyak? Okey, nombor 1. Okey, kamu jawab Nombor 1. Cikgu Irsyad yang mendapat A dalam subjek BM bagi peperiksaan akhir tahun. Okey. Baik, cuba kamu tengok soalan ni. Okey, cuba jawab. Ramai ke banyak? Cuba jawab. Ramai ke banyak? Okey, ramai ke banyak? Okey. Cuba jawab dulu. Bila kamu jawab, cuba kamu fikir dulu. Cikgu dah kata, ramai digunakan untuk apa? Ramai digunakan untuk apa? Suasana. Suasana. Kamu tahu tak suasana? Suasana ni macam kita nampak keadaan tu. Contohnya kamu pergi kenduri perkahwinan. Kamu nampak suasana. Kamu pergi ke mana lagi? Kamu pergi ke taman permainan. Kamu nampak suasana dia tu. Kamu nampak suasana dia. Kamu pergi ke pasar raya. Kamu nampak dia punya suasana. Kamu pergi ke rumah kawan kamu. Kamu nampak dia punya suasana. Yang ni kamu tengok. Murid Cikgu Irsyad yang mendapat A dalam subjek BM bagi peperiksaan akhir tahun. Kamu nampak ke suasana murid dapat A tu? Kamu nampak tak suasana murid dapat A? Cuba bagi tahu cikgu. Kamu nampak ke? Dia ada nampak suasana tak soalan nombor 1 ni? Jawab kena pakai akal dulu. Banyak digunakan untuk merujuk plural. Yang bukan suasana. Bukan suasana. Dia bukan suasana banyak ni. Jadi, jawapannya ialah, cikgu bagi. Banyak. Itulah. Siapa yang jawab banyak, tepat sekali. Hebat. Okey. Cikgu bagi contoh yang lain. Kamu jawab Kamu jawab. Kamu jawab lagi. Tempat kosong. Okey, cuba kamu tengok. Ramai ke banyak pelancong asing sedang berjemur di tepi pantai Batu Feringgi? Kamu tengok ni. Kamu tengok. Okey. Dalam ramai-ramai ada seorang je yang tersesat. Kamu tengok balik Cikgu dah kata, ramai ni suasana. Kamu baca ayat tu, kamu nampak tak suasana? Okey. Kalau banyak ni, bukan suasana. Okey.
Dia memanglah tak nampak. Kamu kena bayangkan sebab soalan ni tak ada gambar. Sebab soalan ni tak ada gambar. Kamu kena bayangkan. Maksudnya kamu boleh nampak tak suasana? Suasana ni kita boleh tulis, kita boleh lukis. Kita boleh lukis. Kalau cikgu sebut suasana, kita boleh lukis. Lukis. Lukis keadaan dia. Kita boleh lukis keadaan dia. Cuba kamu tengok. Ramai ke banyak pelancong asing sedang berjemur? Baik, kita tengok Jadi jawapannya ialah ramai. Sebab ada suasana. Kita nampak suasana tu. Cuba kamu bayangkan. Kamu pergi, dia suasana. Dia suasana. Dia bukan merujuk, bukan suasana. Banyak ni bukan suasana. Okey, cikgu bagilah ayat contoh yang lain. Cikgu test lagi sebab ada lagi yang tak dapat jawab dengan betul. Lagi-lagi budak merlimau tu. Sesat. Okey, tempat kosong. Ni. Okey, nak guna apa? Ramai ke banyak murid yang masih keliru tentang penggunaan perkataan banyak dengan ramai? Sebelum jawab pakai otak dulu. Melainkan otak tu berada di lutut, maka kamu akan jawab merapulah. Okey. Kalau otak tu berada dekat lutut, dia akan main jawab je. Kalau otak tu ada dekat kepala, maka dia akan fikir dulu sebelum jawab. Nak guna ramai ke banyak? Okey. Paling mudah nak bezakan ramai ni ialah ramai ni suasana. Ulang balik. Banyak bukan suasana. Kalau kamu baca ayat ni, kamu ada nampak suasana tak? Kalau pantai, kita nampak suasana. Kalau majlis, dia biasanya, ramai ni, dia ada dekat mana? Dia ada dalam majlis, dia ada dekat satu tempat. Kita boleh nampak. Dia ada dekat dalam satu majlis, dia berada dalam satu tempat, dia berada dalam satu peristiwa. Banyak ni bukan. Cuba kamu tengok ayat ni. Adakah ayat yang cikgu bina sekarang ni, yang ni? Kamu nampak tempat tak? Ada kamu nampak majlis tak? Ada kamu nampak peristiwa tak? Jadi kalau tak nampak tempat, tak nampak majlis, tak nampak peristiwa, maka kita kena guna banyak lah, Dik. Banyak. Okey, cikgu sudah menjelaskan banyak kali. Okey, kita bagi lagi. Supaya budak-budak yang jawab merapu-rapu tu, dia kali ni dia jawab pakai otak sikit. Tak payah pakai otak banyak, pakai otak sikit cukup lah. Okey, tengok Kita tengok Okey. Tempat kosong. Okey. Tempat kosong. Tetamu yang menghadiri majlis pertunangan antara Mira Filzah dengan Wan Emir. Ini jawab pakai otak. Kita tengok. Ada tak yang tak pakai otak? Alhamdulillah. Kali ni semua otak berada di dalam kepala. Jadi ini kena guna ramai. Kenapa ramai? Ni ada majlis.
Bila ada majlis ini menunjukkan apa? Suasana lah. Ada suasana. Okey, cikgu bagi contoh lagi. Last. Supaya murid dapat faham. Siapa salah? Maksudnya ialah dosa dia dengan mak dia tu terlalu banyak lah. Kau minta ampun. Okey. Tengok Okey, cuba tengok. Ramai ke banyak murid yang mangkuk ayun akhir-akhir ni kerana mereka amat gila akan permainan video? Okey. Ya, saya dah jumpa murid yang otak dia dekat kaki. Okey. Cuba kita baca ayat ni. Ayat ni ada menunjukkan majlis? Ayat ni ada menunjukkan peristiwa? Ayat ni ada menunjukkan tempat? Tak ada. Jadi kat sini jawapannya ialah banyak. Itulah dia perbezaan antara ramai dengan banyak. Kau reti ke tak? Kau reti ke tak? Itulah perbezaannya antara ramai dengan banyak. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat bezakan lah. Okey, cukup. Sekarang kita akan sambung. 13. Okey dah. Kita menjawab soalan Yalina tadi supaya kekeliruan dia terjawab lah. Supaya kekeliruan dia tu terjawab. Okey, sekarang saya nak panggil cikgu mangkuk ayat boleh digunakan dalam ayat. Tak boleh, cikgu bagi contoh aja. Kau janganlah guna benda-benda begitu Okey, kalau cikgu sebut benda-benda negatif, kamu jangan ikutlah. Kamu jangan panggil kawan kamu pula. Oi, mangkuk ayun. Kau jangan panggil. Tak elok. Dia macam ni. Kenapa kamu suka melihat benda yang buruk pada diri cikgu berbanding dengan kamu suka ikut benda yang baik? Kau suka ikut benda-benda yang tak elok. Okey. Baik. Jadi sekarang ni kita akan panggil Arif Daniel Arif Daniel untuk jawab soalan 16. Hai, apa khabar? Cikgu. Dah habis coklat? Tak makan lagi. Kenapa tak? Kau simpan Ada yang macam sejuk. Oh, kau tak bagi dekat kakak kau ke? Nak letak frame bagi sejarah. Oh, yo. Memang tak usik lagi? Ada dalam freezer. Ada. Jangan letak dalam freezer, tak syok Okey. Kamu letak dekat luar pun dah okey. Kamu letak dekat bawah tu. Okey, 16. Cuba tengok satu. Anak-anak Pak Dera ni pandai-pandai belaka. Betul ke salah? Salah kot sebab dia ada dua kata ganda dalam satu ayat. Okey, dia ada anak-anak satu. Pandai-pandai satu. Dia ada pandai-pandai satu. Sepatutnya apa dia? Anak-anak Pak Dera ni pandai belaka. Cukup lah. Sebab ini plural. Tak boleh lah. Okey, nombor 2. Betul ke salah? Betul sebab biri-biri satu pun kita panggil biri-biri juga. Okey, betul beberapa ekor biri-biri, betul. Nombor 3. Apakah nama adik kamu yang baru lahir itu? Saya penjawapan salah. Kenapa salah? Sebab tengok bawah sebab yang bawah tu macam betul. Tak ada. Dia mesti 3 tu kenapa salah? Apakah nama adik kamu yang macam okay. Betul pula. Okey. Alright, jadi jawapannya ialah apakah tu salah? Apakah tu siapakah? Salah? Sebab orang kan manusia. Manusia tu. Melainkan adik dia ni binatang. Ikan keli adik dia. Adik aku ikan keli. Jadi bolehlah tanya apa nama adik kau ni? Jadi jawapannya ialah 2 dan 4.
2 dan 4. Jadi jawapannya ialah D. D. Okey. Soalan 17. Arif Daniel, sila jawab soalan 17. Buatlah apa aktiviti yang kamu sukai untuk mengisi masa lapang. Apa yang salah? Ke betul? Sukai. Sukai tak salah. Buatlah. Apa ni kan kata tanya. Sebab dia kena ada kata tanya kat ujung tu. Sepatutnya. Ada apa lah. Jadi kalau nak jadikan dia ayat penyata, buatlah apa-apa. Sebab ini bukan ayat tanya. Kalau bukan ayat tanya, tak boleh guna kata tanya. Dia kena gandakan kata tanya tu. Cikgu izinkan saya pergi ke tandas. Pergilah. Alright, nombor 2. Azhar tiada di rumahnya apabila saya ke sana kemarin. Betul ke salah? Betul. 2 betul. 3. Yang membenarkan kamu masuk ke makmal komputer ni siapa? Betul. Betul. Cikgu cakap hari tu yang boleh guna kat depan. Yang memang boleh guna kat depan. Nombor 4. Mengapa salah? Sebab dia kena mengapakah. Okey. Bila kata tanya berada di hadapan ayat, maka kita kena guna mengapakah. Mesti adakah. Jadi jawapannya ialah 2 dan 3 C. Okey Mok. Terima kasih Mok. Assalamualaikum. Okey, jadi murid-murid, itu saja untuk soalan 17. Setakat ini ada apa-apa soalan ataupun kekeliruan? Okey. Ada apa-apa persoalan ataupun kekeliruan? Macam tadi ada yang keliru tentang banyak dengan ramai. Kamu keliru, kamu bagi tahu je cikgu. Kita akan buat kuis macam tadi, bersoal jawab sampai semua murid benar-benar faham. Sampai murid-murid benar-benar faham. Okey. Sekarang cikgu nak panggil Ryan Nasir. Ryan Yasir. Sila jawab soalan soalan 18. Cikgu. Silakan. Nombor 18. Ribu-ribu keping cakra padat tiruan telah dirampas dalam sekatan jalan raya itu. Jadi beribu-ribu keping, B. Beribu-ribu keping cakra padat tiruan telah dirampas dalam sekatan jalan raya itu. Okey, betul. Nombor 19. Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Betul, C. Okey, terima kasih. Soalan ini sangat mudah. Okey. Seterusnya kita nak panggil siapa ni? Cikgu, cakra tu apa? Cakra padat. Cakra padat ni ialah disk. Compact disk. CD. Compact disk. Yang guna dalam komputer tu. Dulu orang tengok filem dalam CD. Okey. Seterusnya. 19. Mari kita lihat. Dah 19 sudah 20. Okey, 20. Saya akan panggil Anusha. Anusha Varshini. Sila jawab soalan 20 Anusha. Okey cikgu. Anjing dia itu sedang menggonggong seketul tulang. Okey, seketul tulang. Betul tulang. Penjodoh bilangan bagi tulang ialah seketul. Okey, sila tengok soalan 21 pula. Sila tengok soalan 21. Surat daripada Zuraidah telah saya terima semalam. Okey, betul ke salah? Betul. Betul. Betul Okey. Okey, nombor 2 tu kamu potong kamu guna menggantung. Potong menampal tu, ganti dengan menggantung. Tak sesuai guna menampal tu. Okey. Nombor 2, Zamir menggantung bingkai gambar keluarganya pada dinding ruang tamu. Betul ke salah? Betul. Okey, 2 betul Nombor 3, saya masih mengingati jasa Cikgu Rishad hingga ke hari ini. Betul ke salah? Hingga ke salah hingga ke salah murid-murid, hingga ke ni dia kena guna salah satu je.
Hingga atau ke saja. Alright. 4. Kami sudah menunggu Aisyah sejak dari pagi tadi, tetapi batang hidungnya pun belum kelihatan. Yang mana salah? Sejak dari salah. Dia kena pilih salah satu saja. Sama ada sejak ataupun dari. Sejak ataupun dari. Itu saja. Jadi jawapannya ialah A, 1 dan 2. Okay. Alright. Thank you Anusha. Bagus. Sekarang kita akan tengok. Okay. Menampal bingkai gambar tak ada masalah. Cuma orang menampal bingkai tu tiada kekeliruan tetapi kesesatan. Nombor 15 apa? Saya terlepas. Itu memang tersesat. 15 ialah A 15A Puteri Alina. Cikgu internet slow. Nombor 17 apa? 17 ialah C. 17 ialah C. Okey. Dah, sekarang kita akan panggil siapa pula? Cikgu nak panggil siapa pula ni? Cikgu nak panggil Erin. Cikgu nak panggil Erin. Erin Erin silakan 22 Erin. Nombor 1. Oh, terimalah tikaman keris saktiku ini. Betul ke salah? Agak-agak. Betul ke salah? Oh, terimalah tikaman keris saktiku ini. Erin betul ke salah agak-agaknya? Salah. Kat mana salah Erin? Bagi tahu cikgu. Oh, sepatutnya apa dia? Nah. Kalau kita nak ni tu, nah. Nah, cikgu macam mendengar bisikan suara di sebelah Erin itu. Adakah itu suara mak kamu Okey. Baik. Cuba tengok. Jadi bila satu salah Erin. Okey, apa beza oh dengan nah? Oh ni macam nak menunjukkan bahawa kamu ni macam surprise lah. Oh, macam begitu caranya. Oh, kamulah yang telah membantu ibu saya. Dia macam tu. Oh, ni nak menunjukkan macam surprise. Kita tulis nota lah kat sini. Oh, menunjukkan rasa terkejut. Menunjukkan rasa terkejut. Okay. Kalau kita nak attack orang, sekarang ni, tikaman keris. Kalau nak attack orang, kita kena guna nah. Nak tumbuk orang pun kita guna nah. Nah, ambillah tumbukan padu daripada aku ini. Okay. Baik, nombor 2. Wah, cantiknya baju yang awak pakai hari ni. Betul ke salah, Erin? Salah. Salah. Betul. Pula dah? Macam mana ni? Yang mana satu ni? Betul ke salah? Wah ni menunjukkan rasa teruja. Excited. Wah ni digunakan untuk menunjukkan rasa teruja. Kalau tak tahu maksud teruja tu dia macam excited lah. Menunjukkan rasa teruja. Excited. Maksudnya, wah cantiknya. Ataupun wah sedapnya kuih awak. Excited, rasa excited. Tengok orang lain tu bagus. Tengok orang lain tu cantik. Masakan orang sedap. Okey, jadi nombor 2 tu betul. Okey, nombor 3 apa Erin? Betul ke salah? Aduhai, kasihan benar nasib pengemis tua itu. Salah. Salah pula. Okey, sepatutnya apa? Ewah. Macam tu lah. Sepatutnya apa? Hoi. Sepatutnya apa? Okey. Aduhai ni menunjukkan rasa... Alamak, macam mana ni? Aduhai ni digunakan untuk merujuk rasa kasihan. Menunjukkan rasa kasihan. Jadi kalau Erin baca ayat nombor 3 tu ada nampak rasa kesian tak? Jadi kalau kesian, kita kena guna aduhai. Dia berbeza dengan aduh. Aduh tu menunjukkan sakit. Aduh menunjukkan rasa sakit. Rasa sakit. Okey.
Jadi 2 dan 3 betul. Jawapannya ialah C. 4 tu cuba tengok nombor 4. Amboi, berani sungguh kamu mengganggu ketenteraman penduduk di kampung ini. Kat mana salah tu, Erin? Amboi. Amboi yang ni menunjukkan rasa marah Berani kamu mengganggu ketenteraman penduduk di kampung ini. Kalau marah kita tak guna amboi, kita akan guna cheese cheese ni menunjukkan rasa marah. Itulah perbezaan dia. Jadi hari ni Erin sudah mempelajari tentang kata seru. Cheese ni menunjukkan rasa marah. Okey, cuba baca balik. Cuba baca balik perkataan ini. Oh tu menunjukkan apa, rasa apa? Rasa terkejut. Terkejut. Wah menunjukkan rasa apa? Teruja. Atau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai? Excited. Excited. Okey. Yang ketiga. Aduhai menunjukkan rasa apa? Kasihan. Kasihan. Aduh menunjukkan rasa apa? Sakit. Sakit. Cheese menunjukkan rasa apa? Marah. Rasa marah. Okey. Kalau nah ni nak memberikan sesuatu nah ni nak memberikan sesuatu. Yang ni dia tikaman, dia nak bagi tikaman, memberikan sesuatu. Dia nak bagi sesuatu dia guna nah. Okey, sama ada tikaman ke nak bagi duit pun panggil nah, ambil ni. Okey, thank you Erin. Terima kasih diucapkan kepada Erin. Erin ni murid darjah 5 jadi cikgu akan bantulah. Okey, murid-murid yang baru sertai kelas ni, baru mengenali cikgu, cikgu akan banyak bantulah dari semasa ke semasa berkaitan dengan tata bahasa ni. Baik, sekarang ni kita akan panggil Alif Husaini. Alif Husaini nak try. Okey, kita tengok nombor 23, Alif Husaini. Alif Husaini dia nak try, maka kita akan panggil Alif Husaini. Alif Husaini 23, 1. Cuba tengok. Keadaan jalan yang sungguh bengkang-bengkok itu membahayakan pengguna. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, kau memang salah. Sungguh bengkang-bengkok Sungguh bengkang-bengkok ni salah. Kenapa? Sungguh tak boleh campur dengan sungguh tak boleh diikuti kata ganda. Sungguh tak boleh diikuti kata ganda. Itulah dia punya rumus, dia punya formula. Sungguh tak boleh diikuti kata ganda. Sungguh tak boleh. Baik. Jadi satu salah. Yang betul apa dia? Yang betul ialah buanglah sungguh tu. Sungguh tu buang. Yang betul ialah bengkang-bengkok. Buang sungguh. Jawapan dia ialah bengkang-bengkok je. Okey, jadi ini dia punya nota. Nota 1. Okey. Baik, nombor 2. Alif, keadaan kelas itu menjadi riuh rendah apabila seorang murid perempuan pingsan secara tiba-tiba. Betul ke salah? Nombor 2, betul ke salah? Salah. Salah. Yang mana salah? Bila salah kena bagi tahu cikgu yang mana salah. Secara tiba-tiba. Sepatutnya apa dia? Dia kalau kita tahu salah, kena ada betulkan. Kalau tak tahu betulkan, bermaksud ayat tu tak ada salah. Betul. Okey, jadi jawapan dia 2 tu betul. Nombor 3. Feri itu mundar-mandir dari Kuala Kedah ke JT Kuah untuk menghantar penumpang. Betul tak perkataan mundar-mandir? Mundar-mandir ni salah Dia kalau nak jawab, Salah. kita kena cuba jawab. Kalau nak jawab, kita kena cuba jawab. Okey. Jangan kita diam. Kalau kita diam nanti kita jadi macam iklan lah. Kita jadi iklan. Iklan ni banyak diam. Okey, Feri itu mundar-mandir salah. Sepatutnya ialah ulang alik. Okey. Jadi nombor 4 lah betul. 3 salah maka nombor 4 betul. Jadi jawapannya ialah D, 2 dan 4. Baik, terima kasih. Boleh tutup.
Boleh tutup, boleh mute Okey, terima kasih. Okey, jadi murid-murid ada yang bertanya kepada cikgu. Boleh tak cikgu bagi tahu apakah perbezaan antara ulang-alik dengan mundar-mandir? Sangat mudah. Sangat mudah. Ulang-alik ni jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Mundar-mandir beberapa langkah. Mundar-mandir dia beberapa langkah je. Itulah beza antara ulang-alik dengan mundar-mandir. Dia memanglah sana ke sini, ke sana ke sini. Kedua-duanya membawa maksud ke sana ke sini. Cuma ulang-alik jaraknya jauh. Mundar-mandir ni dia beberapa langkah, dia patah balik. Kalau ulang-alik dia jarak jauh. Lepas 5 km patah balik sini. 5 km patah balik sini. Mundar-mandir ni ke depan 2-3 langkah patah balik. Ke depan 2-3 langkah patah balik. Itulah dia. Perbezaan antara ulang-alik dengan mundar-mandir. Okey, itu sangat mudah. Okey, sekarang nombor 24. Nombor 24. Cikgu rasa dah tak ada dah kesalahan tata bahasa ni. Soalan kesalahan tata bahasa sampai soalan 23 saja. Mari sekarang kita tengok soalan 24 murid-murid. Soalan 24. Jadi saya nak panggil Adam Haristan. Sila jawab soalan 24 Adam Haristan. Adam Haristan. Cempuling terjumpa serambut di dalam bungkusan nasi lemak itu. Rambut. Seurat. Okey, kita garis rambut. Penjodoh bilangan bagi rambut ialah urat. Betul. B. Okey, terima kasih Adam Haristan. Seterusnya kita akan panggil siapa lagi? Khadijah BSP. Okey, Khadijah BSP sila jawab soalan 25 Khadijah BSP. Encik Hafiz hanya minum seteguk kopi kerana sudah lambat untuk pergi ke tempat kerja. Jadi kalau lambat dia pun minum seteguk kopi je. Kita garis kata kuncinya ialah lambat untuk pergi ke tempat kerja. Jadi dia minum seteguk aja. Okey, terima kasih Khadijah BSP. Seterusnya kita akan panggil Adlina. Adlina sila jawab soalan 26. Adlina. Cikgu. Sila jawab soalan 26. Adibah tidak suka makan durian walaupun jawapannya biji. Biji. Dia tak suka. Orang kalau tak suka makan suatu benda tu, dia tak suka makan banyak ke sikit pun dia tak suka. Cuba bagi tahu cikgu. Kamu tak suka makan apa? Cuba bagi tahu cikgu. Durian. Okey, kamu tak suka makan durian. Makan sikit pun kamu tak suka ke makan banyak kamu tak suka? Makan banyak tak suka. Makan sikit suka? Suka. Pula dah. Kau ni pening. Dia macam ni macam ni dengar Orang kalau dia tak suka sesuatu benda, sikit pun dia tak suka makan. Jadi kalau kita tengok ayat ni, Adibah tidak suka makan durian, dia ada perkataan walaupun. Maksudnya sikit pun dia tak suka. Mana yang menunjukkan portion durian paling sikit? Ulas ke, longgok ke, biji ke, pangsa? Biji. Biji, okey. Cikgu tunjuk kat kamu biji macam mana biji durian. Bukan biji tu. Okey, banyak murid yang tak tahu. Apa beza sebiji? Okey. Apa beza sepangsa? Apa beza seulas? Apa beza selonggok? Baik, kita akan tengok portion durian paling besar dulu. Portion durian Biji besar. Okey, kita akan tengok portion durian yang paling besar. Portion durian yang paling besar ialah selonggok. Ni. Oh, selonggok. Ni selonggok ni. Ni. Mana. Logo tak ada, cikgu just bagi tahu je kakak. Ni banyak-banyak ni kakak. Jadi yang banyak ni, banyak-banyak. More than one. Selonggok is more than one. Inilah B longgok. Longgok ni B 26 tu tengok pilihan B longgok. Inilah longgok. Soalan 26 tu B. Okey. Sekarang cuba kita tengok biji. Kita type sebiji durian. Kita type sebiji durian.
Oh, I see. Sebiji ni sedap. Sebiji ni sedap. Ni lah sebiji durian. Ni. Satu ni. Satu saja Kak. Satu. Dia tak buka kulit lagi. Itulah sebiji durian. Sebiji. Dia tak buka lagi kulit. Sebiji ni. Tak buka kulit. Inilah sebiji. Kalau longgok tak buka lagi. Kalau longgok dia banyak-banyak Kalau longgok dia banyak-banyak. Okey, sekarang kita tengok seulas durian. Seulas pula. Sepangsa. Sepangsa macam ni Kak? Okey. Sepangsa macam ni. Cuba tengok ni. Dia dalam dia punya rumah ni. Rumah durian ini dipanggil pangsa. Rumah durian itu dipanggil pangsa. Dalam. Okey, kalau ulas durian, seulas durian yang kamu makan satu tu. Oh, satu. Ni yang kamu makan satu ni. Ni. Satu je, satu kecil boleh, satu kecil. Ni, cuba tengok gambar ni. Ni, inilah seulas durian. Yang kamu ambil satu, kamu masukkan dalam mulut. Kamu tak ambil sebiji durian, kamu masukkan dalam mulut. Kalau kamu ambil sebiji durian masuk dalam mulut, cikgu akan panggil Guinness of Record untuk menunjukkan bahawa inilah murid saya paling hebat. Makan durian sebiji terus dengan kulit-kulit sekali dia makan. Jadi ini ialah ulas. Ulas ni kita ambil satu, kita makan. Dia punya isi. Ulas tu dia punya isi. Pangsa rumah dia. Dalam satu rumah tu ada beberapa ulas. Ada banyak ulas lah. Okey, cukup. Jadi kat sini ialah Adibah tidak suka makan durian walaupun ulas. Cikgu tertinggal se kat sini. Tolong tambah. Patut. Patut tak patut kamu salah juga. Okey. Alright. Patut tak patut kau salah juga. Okey. Jadi itu sahaja. Terima kasih Adlina. Itulah Adlina. Terima kasih. Jadi sekarang kita tengok soalan 27 pula. Kita tengok soalan 27. 27 ni kita akan panggil siapa pula? Okey, kita akan panggil siapa lagi Okey. Kita akan panggil Ashraf Rudino. Ashraf Rudino, sila jawab soalan 27 Ashraf Rudino. Ayah menghadiahi ibu seuntai kalung mutiara bersempena dengan ulang tahun perkahwinan mereka. Okey, kita garis kalung mutiara. Penjodoh bilangan untuk kalung mutiara ialah untai. Betul, hebatlah. Okey, sekarang Ashraf Rudino, sila jawab soalan 28 pula. 27 tadi jawapannya ialah B untai 28. Ashraf Rudino sila jawab soalan 28. 10 pucuk pistol dan berpuluh-puluh das peluru telah ditemukan dalam serbuan di pusat pemprosesan dadah itu. Okey. Kata kuncinya peluru. Kalau kamu kata das ni bukan peluru tau. Dia punya shoot out tu, tembakan. Das tu bunyi tembakan. Bang, 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 bang. Itu tembakan tu baru kita panggil das. Kalau peluru kita panggil butir. Kalau peluru kita panggil butir. Baik, terima kasih cikgu ucapkan kepada Ashraf Rudino. Okey, sekarang kita akan panggil siapa lagi ni? Kita akan panggil Faiz Nazran. Faiz Nazran. Mana Faiz Nazran ni? Okey. Faiz Nazran tak ada, saya panggil Hajar. Hajar, sila jawab soalan 29 Hajar. Cikgu, ibu sedang menyusun atau perabot di ruang tamu rumah. Okey, kita garis perabot Kalau perabot dekat ruang tamu kita kena menyusun atur A. Okey, menyusun atur. Okey, 30. Sila jawab soalan 30 lagi Hajar. Satu lagi Hajar.
Busana pengantin yang dipakai oleh wanita itu direka oleh pelika fashion yang terkenal. Okey, jadi jawapan dia ialah kita garis. Busana pengantin ni ialah pakaian pengantin. Busana tu ialah pakaian lah. Pakaian. Jadi pakaian ni direka oleh siapa? Direka oleh pereka fashion yang terkenal. Perunding imej ni siapa? Perunding imej ni orang yang make up kita. Itulah perunding imej. Dia akan jaga kita punya imej. Dia akan jaga kita punya imej. Contohnya hari ni kita kena pakai baju apa. Rambut kita kena buat style macam mana. Bulu mata kita kena panjang sebanyak penjarakan fizikal ke macam mana. Macam itulah. Jadi kalau pereka fashion, dia buat baju. Perunding imej, dia bagi nasihat tentang pakaian kita, rambut kita. Macam itulah. Okey, terima kasih. Sekarang kita akan tengok soalan 31. Kita nak panggil Asif. Asif. Asif nak try jawab. Asif sila jawab soalan 31 Asif. Kejayaan Malaysia dalam penerokaan telah membuka mata masyarakat dunia tentang keupayaan anak tempatan. Okey. Jadi jawapannya apa? Jawapannya angkasa lepas. Okey. Jadi jawapannya lah angkasa lepas. Angkasa lepas. Angkasa raya ni langit. Jadi Malaysia ni meneroka angkasa lepas. Outer space. Okey. Sekarang kita akan tengok. Terima kasih Asif. Sekarang kita akan tengok soalan 32. Terima kasih cikgu. Alright, kita akan panggil Nick Fatin pula. Nick Fatin, silakan soalan 32 dan 33. Jangan memandang serong akan kebolehan orang kurang payah kerana mereka mampu melakukan kerja-kerja seperti orang normal. Jangan memandang serong. Memandang serong ni bermaksud memandang rendah kan kebolehan orang kurang upaya. OKU. Okey, nombor 33. Sila jawab nombor 33. Nick Fatin, 33. Hilang dah Nick Fatin ni. Okey, apakah ruang lingkup? Ruang lingkup bermaksud konteks. Ruang lingkup membawa maksud konteks. Macam sekarang ni kita punya ruang lingkup perbincangan ialah ruang lingkup bahasa Melayu. Fokus perbincangan. Ruang lingkup tu ialah fokus perbincangan. Okey, Mukri sila jawab soalan 33 lah Mukri yang. Mukri Merlimau. Sila jawab soalan 33 lah Mukri. Lazim terpaksa untuk menyiapkan plot sheet tentang session yang akan dibentangkan esok. Dia terpaksa apa? Sebab esok dah nak bentang. Sengkang mata. Bersengkang mata. Bermaksud dia tak tidur Dia tak tidur nak siapkan kerja. Bersengkang mata ni ialah sanggup menahan waktu tidur. Biasa dia tidur pukul 12. Tapi hari ni, malam ni dia tidur pukul 5 pagi. Sebab esok dia nak kena bentangkan koleksi rekaan fashion. Baik, terima kasih. Seterusnya saya nak panggil murid saya yang dah lama saya tak panggil, iaitu Almas. Okey, Almas. Almas silakan jawab 34 Almas. Almas ada tak? Ke tak ada? Ada, saya akan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan jawab 34. Datuk Rizwan telah dianugerahi oleh Sultan Selangor dengan kebesaran atas sumbangan beliau kepada masyarakat. Okey, Sultan ni kalau orang buat sumbangan, dia akan sampaikan satu pingat nama dia, iaitu pingat kebesaran. Pingat kebesaran Okey, bagus, tepat sekali. Nombor 35. Last, penutup kelas kita pada hari ini. Kami meminta diri untuk pulang setelah majlis itu selesai. Okey, kita nak pulang, kita kena meminta diri. Baik, terima kasih Almas. Jawapan Almas tepat sekali.
Okey murid-murid, itulah saja perbincangan kita pada hari ini. Fokus perbincangan kita tertumpu kepada topikal pemahaman ujian diagnostik. Jadi ada 35 soalan yang telah kita bincangkan. Jadi murid-murid, insya-Allah cikgu akan share dengan kamulah. Cikgu akan share dengan kamu tentang jawapan ni. Jawapan pemahaman topikal ni. Okey, sampai di sini saja ya murid-murid kelas kita. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye semua. Bye-bye. Thank you. Thank you.